وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dikasihi Tuan Imam, ahli jawatankuasa Masjid Karwa, sedang hadirin tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat, penuntut ilmu yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi di sini, saya kira buat kali yang kedua. Cuma kali ini saya difahamkan para sahabat kita di sini meminta agar diadakan satu kelas bulanan. Kelas bulanan yang mana saya diminta untuk memilih kitab-kitab tertentu, dan antara yang dicadangkan kepada saya adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40, dan beberapa topik-topik yang lain. Cuma setelah saya berfikir sehari dua ni, oleh kerana kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab yang masyhur dan juga kitab yang banyak dibaca dan mudah untuk kita mendapatkannya, maka saya bercadang untuk memilih kitab yang lain. Memilih kitab yang lain yang ada di sisi saya cek almari rak buku kemarin, saya bertemu dengan satu buku yang seingat saya dihadiahkan buku ini oleh seorang sahabat saya di Indonesia. Buku susunan Al-Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, iaitu bertajuk Mudzakkiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', iaitu catatan nota-nota hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akidah dan juga al-ittiba', yakni mengikuti jalan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam buku kecil ini ada 21 hadis. Hadis-hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penting dalam akidah dan juga prinsip-prinsip penting dalam kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana ianya ringkas dan saya melihat bahasanya juga bahasa yang mudah, maka saya kira sangat bermanfaat untuk kita sama-sama kongsi, untuk sama-sama kita teliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini, yang berkaitan dengan perkara yang terpenting dalam kehidupan kita, iaitu akidah dan juga al-ittiba', mengikuti serta mencontohi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah buku ini saya akan bagi kepada pihak yang penganjur program, penganjur kuliah, untuk di fotokopi, fotostat
disebarkan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kajian kita. Dan pada malam ini, seperti biasa dalam kita menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita mengkaji mana-mana kitab, mana-mana buku, merupakan satu adab dalam kita meneliti mana-mana buku dan mana-mana kitab, iaitu mengenali terlebih dahulu pengarang kitab ini, iaitu Syekh Rabi' ibn Hadi ibn Umair Al-Madkhali rahimahullah, hafizahullah, masih ada lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini, hari yang mana sukar untuk kita mencari ulama, yang banyak orang duk kata ulak dalam semua. Nak cari ulama payah. Orang nak bawa title ulama, nak letak depan aku ni ulama, senang. Tetapi realitinya sukar ditemui. Nabi SAW dan para sahabat serta para ulama-ulama terdahulu, generasi yang dikenali sebagai generasi salaf, iaitu para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka memberikan kepada kita garis panduan, guideline untuk kita mengenali yang mana satu ulama dan yang mana satu bukan ulama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang sering kali kita duk dengar orang duk baca, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu merupakan pewaris bagi sekalian para nabi. Ulama pewaris sekalian para nabi. Yang tu selalu kita dengar. Mana-mana orang nak berceramah, apabila bercerita tentang ulama, cerita tentang Al-Imam Syafi'i ke, cerita tentang Imam Nawawi ke, cerita tentang Al-Imam Al-Ghazali ke, dia akan baca hadis ni, ulama pewaris nabi. Pasal apa dia baca hadis ni? Pasal hadis ini memberikan kepada kita satu tarikan, nak tarik kita kepada menghormati ulama, kepada mengambil manfaat daripada perkataan-perkataan ulama. Maka Al-Imam Syafi'i adalah ulama, Al-Imam Nawawi adalah ulama, Syekhul Islam Ibn Taymiyah adalah ulama. Kita baca hadis ni untuk tarik orang. Tapi kadang-kadang kita tidak memberikan penjelasan yang teliti terhadap hadis ini. Ulama pewaris sekalian para nabi, kita tak cerita bagi perhabis, kita tak ulah, kita tak bahas bagi perhabis. Kata Nabi SAW, hadis ini panjang. Hadis ini daripada awal menceritakan tentang kelebihan penuntut-penuntut ilmu, kedudukan penuntut-penuntut ilmu, kelebihan orang yang berilmu. Hadis ni cuma di penghujung dia disebut al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris sekalian para nabi. Kemudian kata Nabi, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm, ila akhir hadis. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Depa bukan tinggal duit kat kita, depa bukan tinggal janggut kat kita, depa bukan tinggal jubah kat kita, depa bukan tinggal pedang kat kita. Mereka tidak mewariskan perkara-perkara tersebut. Sebaliknya para nabi ini mereka mewariskan ilmu. Yang ni poin yang paling penting. Pasal apa Al-Imam Syafi'i dikategorikan sebagai ulama? Kerana ilmu dia, bukan semata-mata kerana keturunan dia, kerana ilmu dia. Pasal apa Imam Malik bin Anas digelar sebagai ulama? Kerana ilmu dia. Pasal apa Imam Abu Hanifah digelar sebagai ulama? Kerana ilmu dia. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama kerana ilmu dia. Ilmu yang bagaimana? Nabi jelaskan kan? Nabi bagi tahu kepada kita kan, ilmu, para nabi mewariskan ilmu, yakni mesti ilmu tersebut sesuai dengan ilmu para nabi, sesuai dengan ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin seseorang tu kita namakan dia sebagai ulama ataupun dia mengaku ulama, tetapi apa yang dia sebut bercanggah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ulama. Itu perosak, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ni yang kita bimbang pada hari ini. Hanya dengan, tuan-tuan, baru-baru ni saya tengok
Saya difahamkan dalam majalah Forbes. Majalah Forbes ni majalah yang terkenal. Dia duk cerita siapa yang paling kaya di dunia, siapa insan manusia yang paling berpengaruh di dunia. Dia senaraikan baru-baru ni, yang saya baca lah, wallahu alam, yang saya baca, dia senaraikan antara tokoh dan insan yang paling berpengaruh di dunia pada hari ini, nombor 33, seingat saya nombor 33, disebut seorang tokoh tarikat. Seorang tokoh tarikat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, balik pergi cari. Seorang tokoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana tokoh ini, tak apalah, dia nak tarikat tu satu bab lah, tarikat pergi. Cuma kalau diteliti balik apa yang tokoh ni cuba sampaikan dan apa yang dipraktikkan di tempat tokoh ini di Yaman, di satu tempat pengajian mereka di Hadramaut, Darul Mustafa di Hadramaut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka mengaji kitab. Katakanlah kitab ni Tok Guru mereka karang, Tok Guru mereka dah meninggal dunia. Cara nak dapat berkat dalam nak mengaji kitab, nak bagi mudah faham, nak bagi mudah ingat, baca kitab depan kubur Tok Guru. Ambil berkat saja, bukan mereka kata sembah sujud atas kubur, wallahu alam. Tapi yang kita pasti, yang memang menjadi satu rutin cara mereka belajar, cara mereka tuntut ilmu, kalau Tok Guru tu yang mati tu karang satu kitab, kitab tu akan dibaca di depan kubur dan makam Tok Guru. Tuan-tuan, adakah ini pengajaran Nabi SAW? Adakah ini pengajaran Al-Imam Syafi'i? Adakah ini pengajaran para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in? Adakah murid-murid Al-Imam Syafi'i selepas Imam Syafi'i rahimahullah wafat, mereka pakat keliling kubur Imam Syafi'i, baca kitab dekat depan kubur Imam Syafi'i, baca Ar-Risalah, baca karya-karya agung Al-Imam Syafi'i. Tak ada seorang pun buat lagu tu. Tak ada seorang pun. Adakah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, depa pakat-pakat baca Al-Quran di depan makam Nabi, duduk depan kubur Nabi? Pasal apa? Pasal Al-Quran disampaikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Nabi yang sampaikan Al-Quran kepada kita. Adakah para sahabat duduk baca Quran pasal Nabi berkat depan makam Nabi? Tak ada. Tak ada dinukilkan satu hadis pun. Buat mai hadis. Tak ada hadis yang sahih, bahkan hadis yang lemah dan palsu pun tak ada. Tak ada hadis yang palsu pun tak ada. Kata para sahabat, duk keliling depan makam Nabi, pakat baca kerana nak ambil berkat. Sebab Nabi sampaikan Quran. Adakah para sahabat Nabi membaca hadis-hadis Nabi SAW, ambil hadis-hadis Nabi yang telah dibukukan? Antara sahabat Nabi yang menulis hadis yang paling banyak, Abdullah ibn Amru ibn Al-As. Adakah hadis-hadis Nabi yang dia tulis itu dibuka, baca depan makam Nabi SAW? Buat mai. Tak ada satu hadis sahih pun, tak ada satu hadis dhaif pun, tak ada satu hadis palsu pun yang menyatakan sedemikian rupa. Ini masalah. Jadi kita terkeliru. Jadi orang pada hari ini pergi cari kubur Al-Imam Nawawi rahimahullah di Syria, di Damsyik. Pergi carilah kubur Imam Nawawi, bawa kitab hadis 40, baca depan makam Imam Nawawi. Hadis yang pertama, hadis Umar Al-Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa 'ala al-minbar. Aku mendengar Nabi SAW bersabda dan dia berada di atas mimbar pada ketika itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baca hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama dalam hadis 40 susunan Al-Imam Nawawi. Baca sampai habis, berkat. Ada ke lagu tu? Tapi tokoh yang berpengaruh ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nombor 33 insan paling berpengaruh di dunia pada hari ini, disenaraikan dalam majalah Forbes. Nombor 33, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang ini, orang yang menganjurkan pengajian ilmu sedemikian rupa. Tapi itulah, kita sedih apabila manusia ni bila dia tengok, insan berpengaruh. Tuan-tuan, Lionel Messi pun insan berpengaruh juga, lagi tinggi daripada dia. Barack Obama insan berpengaruh juga.
Disenaraikan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, penyanyi-penyanyi barat, Lady Gaga. Berpengaruh juga disenaraikan. Antara Islam paling berpengaruh di dunia. Takkan yang tu kita nak jadikan bahan rujukan? Takkan kerana berpengaruh, takkan kerana orang ramai kenal dia, berarti dia seorang tokoh yang kita boleh terima setiap perkataan dan perbuatan dia. Tak, bukan syarat. Syarat kita nak terima, kan Nabi kata dalam hadis kan, al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Para ulama merupakan pewaris sekalian para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, sebaliknya para nabi itu mewariskan ilmu. Jadi kita kena dengar perkataan dia, kita cuba timbang, kita cuba sesuaikan sama ke tak sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simple ya. Mudah, tak payah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, adab yang pertama sebelum kita nak kaji mana-mana kitab, mana-mana buku, kecil ke besar ke tebal ke berjilid-jilid ke ratus jilid ke, tulisan dalam internet ke tulisan dalam surat abang ke, kita kena kenal dulu siapa dia pengarang. Bila kita kenal pengarang tuan-tuan dan puan sekalian, kita kenal akidah dia, kita kenal kecenderungan dia, maka baru selamat pembacaan kita. Hal ini sangat-sangat dititik beratkan. Sebab tu wujud di sana, kata para ulama hadis, antaranya al-Imam Abdullah ibn Mubarak, kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu syariat ini, ilmu agama ini, ilmu hadis ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah merupakan salah satu, merupakan agama, bukan salah satu, merupakan agama, din. Ilmu yang kita mengaji syariat ini adalah agama. Maka lihatlah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Bukan sembrono, bukan ikut suka kita nak ambil agama kita sesuka hati daripada sesiapa pun. Kerana nukilan-nukilan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya bukan daripada mereka-mereka yang benar-benar berada di atas akidah yang benar, akidah yang sahih, dibimbangi perkara-perkara tersebut tersasar daripada prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam. Dan kita juga kena ingat pada masa yang sama, kebenaran al-haq itu, kebenaran itu berada pada sesiapa saja. Setan sendiri pun padanya ada kebenaran. Sebagaimana hadis yang masyhur yang juga selalu kita dengar, yang mengajarkan kepada kita ayatul kursi, setan. Yang memaklumkan kepada kita kelebihan ayatul kursi, syaitan. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Tapi apa yang Abu Hurairah buat? Abu Hurairah dia tak terima bulat-bulat, dia tak percaya bulat-bulat. Dia balik, dia semak dengan Nabi. Yang ni kita nak cerita ni. Semak ni penting. Dia balik, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku dah tangkap seorang ni, dia ni mencuri. Kemudian beberapa kali ketiga aku tangkap dia, aku nak bawa dia kepada engkau ya Rasulullah. Dia berkata kepadaku, tolong jangan bawa aku bertemu dengan Muhammad. Aku akan ajarkan kepada kamu satu bacaan, sekiranya kamu bacanya, setan tak akan ganggumu daripada malam sampai ke siang hari. Kalau baca sebelum tidur, maka setan pun baca. Dia datang dalam bentuk rupa manusia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia ajak Abu Hurairah. Abu Hurairah tak terima bulat-bulat. Dia balik periksa dengan Nabi. Dia sesuai tak dengan Nabi sebut. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sebut kepada dia, sadaqaka wa huwa kadhub. Dia bercakap bohong, dia itu bercakap benar kepadamu, sedangkan dia berdusta. Minta maaf, sedangkan dia pendusta. Dia cakap betul kepada engkau, sedangkan dia tu pendusta. Maknanya Nabi yang buat tapisan. Nabi kata okey boleh pakai. Tapi Nabi tak pernah habaq dekat sahabat-sahabat. Okey, oleh kerana setan ni dia ada cakap benda yang betul juga, jadi minggu depan kita buat kuliah dengan setan. Kita buat mengaji dengan setan, kita buat talaqi kitab dengan setan. Tak ada. Sebab kita tak boleh mengaji dengan makhluk-makhluk yang seperti ini. Kita tak boleh belajar dengan orang-orang yang akidahnya tidak benar, walaupun padanya ada perkataan-perkataan yang benar. Pasal apa? Dibimbangi mereka ini menimbulkan kepada kita syubhat, dibimbangi perkataan-perkataan mereka itu akan mengelirukan kita. Mungkin hari ini dia cakap benda betul, tapi esok dia cakap benda salah. Kita dah pening. Awak dia cakap lah betul. Awak kemarin dia cakap betul. Awak hari itu dia cakap benda ikut sunnah, tapi tiba-tiba hari ini ikut bid'ah. Contoh.
takkah kita pening? Takkah meragukan kita? Takkah menyulitkan kita? Sebab itu antara prinsip penting Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita pilih guru kita nak mengaji. Kalau nak baca kitab, kita kena pilih kitab siapa yang kita nak baca. Memang tak dinafikan 100% kitab ulama dulu lebih sesuai, lebih tepat untuk kita baca dengan ulama lah ni. Kitab Imam Nawawi kita kena dahulukan baca dia dulu. Kitab Imam Syafi'i kita kena baca hak tu dulu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memandangkan pada hari ini ilmu kita ni masih cetek. Ilmu orang lah ni, saya ke kita semua ke yang berada di alam ini pada hari ini, cetek lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sebab tu kita baca buku penulisan ulama-ulama kontemporari, ulama-ulama pada hari ini, sebab apa? Sebab dia susun bagi kita mudah faham. Nak pergi buka, nak baca kitab Imam Syafi'i, jam kita. Kita ambil dulu asas basic yang ulama-ulama lah ni susun, ulama-ulama yang kita kenal mereka, kenal akidah mereka, kenal pegangan mereka. Mereka ini Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berpegang teguh, yang tegas di atas prinsip, di atas jalan yang benar, yang sahih. Kita ambil dengan mereka. Habis kitab-kitab mereka yang mudah ni, baru kita pergi langkah kitab-kitab ulama-ulama senior. Hadis 40 bukan kata kitab susah pun, kitab senang. Cuma saja saya pilih kitab ni, ringkas ada 21 hadis saja, dan dia mengumpulkan hadis-hadis pasal akidah dan pasal manhaj, yakni prinsip-prinsip kita dalam beragama. Prinsip. Hadis 40 bukan tak bagus, sangat bagus. Tapi pasal saya dah mengajak di Kuala Lumpur, ada beberapa tempat. Jadi sayang di sini sahabat-sahabat di Kuala Lumpur kata, kalau di sini saya berkongsi kitab yang baru, mereka pun boleh ambil manfaat di sebelah sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi itu perkara penting. Jadi kita pergi mengaji mana-mana kelas dengan mana-mana ustaz. Sebelum nak buka mana-mana kitab, minta ustaz cerita dulu sedikit latar belakang pengarang kitab. Kita nak kenal siapa dia pengarang kitab yang kita baca. Termasuk kalau mengaji kitab Imam Syafi'i pun, kita kena kenal siapa dia Imam Syafi'i. Kita kena kenal riwayat hidup dia, bagaimana dia mengaji ilmu, dengan siapa dia belajar, siapa anak-anak murid dia. Nampak? Baru kita datang semangat untuk kita nak jadi seperti dia, walaupun sukar untuk nak jadi tokoh yang hebat seperti Al-Imam Syafi'i. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Tapi setidak-tidaknya kita boleh bercerita kepada orang di luar sana, aku mempelajari penulisan Syekh Rabi', contohnya Ibn Hadi Al-Madkhali, seorang tokoh ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sangat popular pada hari ini. Contoh. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu prinsip yang kita perlu sama-sama faham, yang kita perlu sama-sama kongsi. Okey. Jadi untuk hari ini saya kira kita cerita sedikit sebanyak tentang latar belakang Syekh Rabi' Ibn Hadi Ibn Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Syekh Rabi' dilahirkan tahun 1351 Hijrah. Lah ni 1433 Hijrah. Maknanya tolak pi campur mai, umur dia lebih kurang ada 82 tahun. Betul kan? 82 tahun. Masih ada lagi. Saya pun sempat bertemu dengan dia tahun lepas. Saya ziarah dia, dan baru-baru ni saya pergi Mekah, saya tak sempat bertemu dengan dia. Dia hadiahkan saya satu kitab, tulisan dia yang baru. Umur 82 tahun tulis kitab lagi. Kitab yang baru Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Dulu saya difahamkan sahabat-sahabat kita ada belajar kitab tersebut, Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari, dengan seorang sahabat kita di USM, Syekh Marwan di USM. Mereka ada mengaji kitab tu, sangat bagus. Kitab ni susunan ulama kurun ketiga Hijrah, ulama lama. Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Jadi Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dia buat ulasan atas kitab tu. Kitab Syarhus Sunnah tu besar ni je, satu jilid kecil je, tapi dia buat ulasan dan dihadiahkan kepada saya 3 jilid. Dia syarah bagi jadi lagi panjang. Umur 82 tahun. Kita umur 82 tahun buat apa? Jadi ini seorang tokoh ilmuwan yang tidak jemu-jemu dengan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali daripada keturunan Madkhali,
Keturunan Madkhali ni sangat popular lah. Kalau di Timur Tengah, kalau di Saudi sangat popular. Dan mereka ni sangat popular, terkenal, sangat tegas dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bahkan kadang-kadang perkataan-perkataan yang mereka keluar bila berbahas tentang agama ni, orang kata bahasa cengeng. Kita kata orang Penang kata, orang Perlis kata cengeng, garang. Cengeng. Memang lagu orang kata apa? Kalau kita katakan lagu kita orang-orang yang kita kenal, tok guru kita ke yang kita kenal, yang terkenal dengan perkataan-perkataan dia kasar, tapi memang dia jenis cakap cengeng. Bukan cakap benda-benda haluk-lak ni. Ini masalah dia. Kalau sebahagian daripada tempat-tempat ni, tok guru yang cengeng, dia suka cakap benda-benda haluk-lak, benda-benda yang tak elok, benda-benda yang lucah. Itu tidak beradab. Hak ni cengeng ni kata tak boleh, benda ni tak boleh, benda ni kalau kita lakukan boleh sesat. Itu garang tegas. Jadi itu adalah kebanyakan daripada ilmuwan daripada keturunan dan kabilah Madkhali ini terkenal dengan ketegasan mereka. Zaid Al-Madkhali, Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali di pensyarah Universiti Islam Madinah, terkenal dengan ketegasan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ni dia mengaji dengan tokoh-tokoh ulama-ulama yang sangat terkenal. Satu, Syekh Hafiz Al-Hakami. Hafiz Al-Hakami. Ini sangat popular. Yang mana Syekh Hafiz Al-Hakami ini tulis kitab yang dimanfaatkan oleh penuntut ilmu sampai ke hari ini, A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah. Kitab soal jawab berkaitan dengan akidah. Tadi Ustaz Isyam ada call saya tadi, Ustaz Isyam Radhi tadi dia dah tanya saya, kitab A'lamus Sunnah ni ada yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu pasal dia nak mula mengajar, supaya orang-orang penuntut ilmu mudah nak semak. Dia dah ada kitab Arab. Jadi kalau Ustaz Isyam buka kitab ni, saya minta tuan-tuan dan puan sekalian semua sekali pakat-pakat pi. Sangat bagus kitab ni. Dia mengajar kita soal jawab. Dia mengajar kita akidah dalam bentuk soal jawab. Kita kena ingat, merupakan satu cara dalam kita menuntut ilmu adalah melalui soal jawab. Seperti mana ditunjuk oleh Nabi SAW di dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahih dia. Hadis panjang, cerita pasal Jibril datang tanya pasal Islam, pasal iman, pasal ihsan, pasal hari kiamat. Kan bentuk soal jawab. Nabi jawab, sahabat-sahabat yang ada dengar apa yang Nabi jawab. Cara kita menuntut ilmu. A'lamus Sunnah. Ini Syekh Hafiz Al-Hakami. Dia mengaji dengan Syekh Hafiz Al-Hakami. Juga dia mengaji dengan Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, Mufti Jizan. Mufti Jizan. Jizan ni satu negeri dalam Saudi, berhampiran dengan Yaman. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi ni juga sangat-sangat popular. Seorang tokoh ulama hadis yang sangat terkenal. Kalau siapa-siapa yang pangkat-pangkat senior dalam mengaji hadis, fakulti hadis di Universiti Islam Madinah, mereka akan dapat mengambil, dia panggil sanad dalam periwayatan hadis daripada Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Dulu orang rajin lah ni pasal beliau. Saya tak pasti sama ada beliau masih ada ataupun telah meninggal dunia. Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Dengar-dengar 2 tahun lepas beliau telah meninggal dunia rahimahullah. Tapi saya tak pasti keadaan tersebut, beliau ada ataupun tidak. Adapun Syekh Hafiz Al-Hakami telah lama meninggal dunia. Begitu juga beliau Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali menuntut ilmu, belajar dengan bekas Mufti Saudi rahimahullah, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Beliau juga sempat menuntut ilmu, belajar dengan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, pengarang kitab tafsir yang sangat popular di antara pelopor kepada metodologi penafsiran Al-Quran dengan ayat Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Maknanya kalau buat main Quran dekat kita, dia bawa ayat Quran, dia akan cari ayat Quran juga untuk tafsir ayat Quran.
di antara pelopor, di antara orang yang meletakkan kaedah, orang yang memulakan. Bukan tak ada, zaman dulu dah ada. Imam Ibn Kathir dah tulis, Imam At-Tabari dah tulis, tapi mereka campur semua sekali. Hadis pun ada, Quran pun ada, perkataan sahabat pun ada, pandangan mereka pun ada. Yang dalam kitab ni Adwa'ul Bayan, karangan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, dia fokus tafsir Quran dengan Quran. Dia bawa juga yang lain-lain tapi sikit-sikit. Dia nak bagi jelaskan kepada kita bahawasanya Al-Quran itu dapat difahami juga dengan Al-Quran. Dan dia nak buktikan bahawasanya perkataan ayat-ayat Allah takkan belaga, takkan bertembung. Sebab kadang-kadang kalau kita yang tak faham ni, kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan kita tengok, awak ayat ni kata lagu ni, awak ayat ni lagu ni, nampak macam beza. Sebab tu kata Allah di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa tidak kamu tadabbur? Tadabbur ni maksudnya menghayati. Dia kena hayati. Dia bukan boleh tengok lagu tu ya. Dia bukan boleh tengok. Tengok lagu tu dengan kita tidak ada ilmu, tanpa penghayatan, kita akan nampak ayat Quran saling bertembung. Sak kata arak ada manfaat, sak kata ada dosa, sak kata haram, sak kata amal perbuatan setan arak. Macam mana cara kita nak faham? Jadi Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti membantu kita, dia karang kitab tafsir Adwa'ul Bayan fi tawdih Al-Quran bil Quran. Nampak? Adwa' ni merujuk pada dau. Dau tu cahaya. Cahaya. Al-Bayan. Al-Bayan tu penjelasan. Dahlah cahaya. Bagi penjelasan pula pada menjelaskan tafsir Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ini tokoh ulama hebat. Dia berasal daripada Mauritania. Mauritania ni di, kita katakan satu negeri di belah-belah Maghribi ya. Mauritania. Tapi dia datang ke Saudi, dia menetap di Saudi dan dia mengajar di dalam Masjid Nabawi. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali salah seorang murid dia. Begitu juga antara guru Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia nak dibandingkan umur dia dengan Syekh Rabi', dia lebih tua, dia lebih muda. Tapi dia mengajar Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Ketika mana Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali belajar di Universiti Islam Madinah, dia jadi tok guru Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian merupakan tokoh hadis yang sangat hebat, yang hafal kutub sittah, 6 kitab hadis, bahkan kitab-kitab hadis yang lain. Hafal Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, hafal. Kalau dia mengajar dalam masjid tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia akan bawa kitab, dia tak nampak. Dia bukanlah kita katakan buta. Arab ni dia ada dua jenis buta, satu darir, satu a'ma. A'ma ni memang buta hak tak nampak, memang buta sama ada mata dia rosak, mata dia memang buta betul. Darir dia buta kerana rabun, yang ni dia buta kerana penyakit. Yang satu tadi memang buta terus, sama ada dia tak ada mata ataupun daripada kecil dia buta. Yang kedua dia buta disebabkan rabun, selaput dan sebagainya. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ni, dia spek mata dia, kalau kita tengok tu tebal tu, memang dia tak nampak dah. Memang pegang pun orang, berjalan pun orang pegang. Dia tuan-tuan dan puan duduk atas kerusi tu. Zaman saya mengaji tu, duduk atas kerusi. Anak-anak murid bawah pegang kitab, ada seorang pembaca hadis, tukang baca hadis. Jadi dia baca hadis ni sekali dengan sanad-sanad hadis. Qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Fulan ni maksud saya perawi-perawi hadis. Dia sebut seorang-seorang. Sebut saja nama perawi hadis, katalah sebut Qatadah ibn, qala haddatsana Qatadah. Dia sebut nama. Siapa dia nama Qatadah? Dia sebut ni, sebut. Dia sebut daripada ingatan dia. Qatadah, nama dia Ibn Da'amah As-Sadusi. Apa kata ulama hadis terhadap dia? Bagi. Siapa anak murid dia? Siapa tok guru dia? Dia hidup di tahun yang keberapa? Kurun yang keberapa? Tabaqat dia dalam ilmu hadis di peringkat yang keberapa? Apa hukuman ulama hadis ke atas dia?
Sebut pula nama lain pula. Sulaiman ibn Mihran. Al-A'mash, siapa dia Al-A'mash? Sulaiman ibn Mihran. Sebut nama dia, sebut mak ayah dia, bapa dia, sebut siapa tok guru dia, sebut siapa anak murid dia, sebut dia lahir mati bila, sebut dia hidup di kurun yang keberapa, sebut apa ulasan-ulasan ulama hadis terhadap dia. Satu-satu dia sebut. Ingatan dia, bukan baca, ingatan dia. Hadis tu tak payah habaq, cayak hafal. Kita tak payah habaq lah tuan-tuan dan puan sekalian. Orang tanya, kenal tak pakcik tu? Padahal duduk kampung kita, pakcik mana tu? Pakcik Mansur, orang kenal. Dia tu ni, umur berapa? Tak tahu. Siapa dia keluar? Tak tahu. Anak ada? Tak tahu. Siapa tok guru dia? Tak tahu. Tapi kita kenal. Tu kita hafalan kita yang lemah ni. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ni ada lagi lah ni tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi saya difahamkan dia dah berhenti daripada mengajar dalam Masjid Nabawi. Saya difahamkan, wallahu alam, pokok saya salah. Yang ganti tempat dia lah ni anak dia, sebab dia pada hari ni dia dah sangat uzur. Dia dah naik kerusi roda dah. Dulu berjalan lagi. Lah ni dah naik kerusi roda dah. Yang mengganti tempat dia anak dia Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Badr. Anak dia Syekh Abdul Razzaq, guru kami di Universiti Islam Madinah. Muda lagi. Ini guru Syekh Rabi'. Guru dia lebih muda daripada dia. Sebab tu orang tulis, ulama dulu, ulama hadis tu daripada tulis kitab. Kitab apa? Riwayatul Akabir Anil Asghar. Riwayat-riwayat orang yang tua daripada orang yang muda. Macam yang main kelas ni lah, tuan-tuan dan puan sekalian. Ada yang lebih berusia daripada saya. Jadi dia kata, oh, guru kami muda, contohnya. Mungkin ada yang lebih muda daripada saya. Mungkin suatu hari nanti saya pergi mengaji, duduk dalam kelas orang yang lebih muda daripada saya. Jadi saya kata, aku mengambil ilmu daripada orang yang lebih muda daripada aku. Ulama hadis ni dia kumpul. Siapa dia? Ulama-ulama hadis dulu yang mana dia menuntut ilmu, dia ambil ilmu daripada orang yang lebih muda daripada dia. Dan kontemporarinya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang umurnya lebih tua, dia ambil ilmu daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang umurnya lebih muda daripada Syekh Rabi'. Baik tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi orang tak kisah menunjukkan ilmu ni dia bukan ada hak sekatan umur. Dia bukan kata masuk universiti habis berapa tahun berarti habis kita menuntut ilmu. Tak ada. Ilmu agama ni, ilmu syar'i dia lain daripada ilmu-ilmu duniawi. Ilmu-ilmu syar'i ni tuan-tuan dan puan sekalian, dia untuk kegunaan sepanjang hayat. Ilmu pasal engineering ni ke, dia bukan kegunaan sepanjang hayat. Bila kita habis kerja pencen habis semua, kita duduk rehat saja. Mungkin ada orang nak tanya kepada kita 2-3 patah. Tapi ilmu syar'i kita nak beramal tiap-tiap hari. Berakidah tiap-tiap hari. Dia tak boleh kata umur aku dah 60 dah cukup dah aku akidah ni. Tak boleh. Aku dah umur 60 lebih dah, takkan solat macam ni pula. Tak. Tetap solat tu sama daripada start mula kita belajar solat umur 10 tahun sampai kita mati, solat tu tak berubah, sama. Nampak? Bukan kata ilmu lain tak penting, bukan kata ilmu arkitek tak penting, engineer tak penting. Itu ilmu-ilmu fardu kifayah. Yang mana kalau orang ambil ilmu tu daripada kita, orang pergi praktik, orang pergi buat bangunan dengan ilmu kita, kita dapat ganjaran pahala. Nampak? Sebab kita bagi ilmu kepada dia. Tapi saya nak kata ni kedudukan, ketinggian ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu kita nak pakai sampai bila-bila. Sebab itu tidak ada lagi alasan untuk orang nak kata aku dah berusia dah, aku tak perlu main kelas mengaji agama dah. Tapi kalau kita nak kata aku dah umur 70 tahun dah, aku nak pergi mengaji, buat apa lagi kelas matematik? Munasabah. Betul tak? Munasabah. Buat apa lah aku nak pergi mengaji kelas bahasa Perancis? Umur aku dah 75 tahun. Nak buat apa? Tapi kalau aku nak pergi mengaji kuliah hadis, aku nak pergi belajar hadis, aku nak pergi belajar akidah, aku nak pergi belajar tafsir. Umur aku dah 75. Tak apa 75 tahun pun. 102 tahun pun. Tak apa, tak ada masalah. Kalau tahu besok nak mati pun, kita tak tahulah besok nak mati ni, wallahu alam. Tak ada siapa akan tahu. Tapi maknanya kalau tahu tengah-tengah nazak, tengah-tengah sakit pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak apa nak tuntut ilmu. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali tahun lepas ataupun tahun 2010. Tahun lepas tahun lepas. Awal tahun lepas.
saya pergi ziarah rumah dia. Tuan-tuan, saya pergi sembang dengan dia tentang isu-isu semasa, isu politik semasa, dan isu pertembungan pendapat antara ulama-ulama Timur Tengah, apa penyelesaiannya. Kerana kita di Malaysia juga merasai bahang pertembungan pendapat mereka di sana. Depa bersisi pendapat, kita di sini pun nak duk mengkelai, hang jadi puak ni, hang jadi puak ni, tak cerdik belaka. Saya pergi tanya dengan dia, sembang dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia pegang saya ni, dia pegang bau, dia kata, ya Fathul Bari, ya bunai, wa ya nak aku, dia kata, hang dengar aku cakap, sibukkan diri dengan ilmu. Wallahi, dia kata, demi Allah, uhibbul ilm. Demi Allah, aku cinta ilmu. Saya masuk bilik dia, bilik tempat dia menulis, bilik peribadi dia, bukan tempat tidur, tempat dia menulis. Rak-rak kitab dia ada tingkat bawah, tempat dia mengajar, kitab penuh ni. Kemudian rak kitab dia di atas, kitab-kitab yang dia nak tulis dibawa ke atas. Dia duduk, ada bantai satu, dia duduk sana atas bantai tu, kitab penuh tepi. Tuan-tuan, Syekh Rabi' tak pakai komputer. Kita boleh komputer ni canggih. Tak. Sebelum mengaji, sebelum saya start kuliah tadi, saya duduk tengok, nak mengajar kitab ni, ada tak kitab ni dalam bahasa Arab semua, nak tengok. Ada tak kitab ni, ada tak ni Syekh Rabi' ni. Kita duduk cari pakai internet, pakai komputer, pakai teknologi canggih, smartphone dan sebagainya. Dia tak ada. Mana pakai kitab? Bila dia nak tulis balik, dia panggil anak murid dia duduk seorang. Dia kata, tulis apa yang aku nak cakap. So, maaf, cakap. Anak murid dia tulis. Baik. Lepas tu dia suruh baca balik apa yang hang tulis. Semak balik. Tulis tangan lagi. Pasal Syekh Rabi' ni tulisan dia cantik. Pasal daripada kecil dia belajar khat. Seni. Dia tak ada masalah kalau kita nak pergi belajar seni khat ni, tuan-tuan dan puan sekalian, bagi tulisan kita cantik. Ini tulisan melengkuai. Saya pun melengkuai juga. Tak boleh nak pergi tulisan Arab ni, memang tak apa nak cantik. Dulu duk usaha, pasal kita tulis tangan kiri tak apa nak kena. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, betapa kita nampak kecintaan dia kepada ilmu. Kitab-kitab ni duduk masih ada tepi. Umur, kalau tahun lepas ni umur dia 80 tahun mungkin, 81. Masya Allah, tak pernah saya lihat, tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam rumah orang yang seperti itu, seperti dia. Untuk orang kita lah, ulama-ulama cerita lain. Mereka di tempat mereka memang mereka buat lagu tu pun. Syekh Abdul Muhsin Abbad sampai hari ni duduk lagi menulis. Sampai hari ni lagi duduk baca, anak dia duduk baca kitab. Pasal dia tak boleh baca dah, anak dia baca kat telinga dia. Lepas tu dia ulas, dia sambung, dia tambah, dia syarah. Itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Macam tu juga ulama-ulama ini. Maksud saya, orang kita di Malaysia hari ni, yang kita berjumpa yang dah berumur 80 tahun, 90 tahun, tokoh ilmu ke, terkenal ke, agamawan ke, sejarawan ke, kita tak lihat dia seperti itu. Umur 80 tahun dia boleh pegang saya, aku cintakan ilmu. Saya nak ambil masa dia tu pun payah. Lepas tu dia bagi special sikit lah, mai masa orang tak ada, mai bertemu, bersembang dengan dia, berbual secara peribadi dengan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu cerita tok guru dia. Anak murid dia tak payah abang. Anak murid dia boleh dikatakan pensyarah Universiti Islam Madinah ni, khususnya bagi kuliah-kuliah hadis, kebanyakannya adalah anak murid dia. Tokoh-tokoh hadis di negara-negara di seluruh dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai daripada kalangan yang menuntut ilmu, mengambil manfaat daripada dia. Bahkan dia ni sangat terkenal dengan ketegasan dia. Dia bukan orang yang jenis-jenis happy kira nak tampak orang. Tak. Dia bukan jenis happy kira nak sesatkan orang. Tak. Bukan lagu tu. Saya kata tegas. Tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam berprinsip dalam agama ni, tak mau ada syubhat. Tak mau ada benda kecil pun. Kod ke kata-kata orang. Tak boleh. Tak tepi. Dibimbangi bid'ah dalam agama. Tak mau. Tegas. Murid-murid, anak murid dia, contoh Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, guru kami di Universiti Islam Madinah. Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, orang panggil di Universiti Islam Madinah Ibnu Taimiyah Saghir.
Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Ibn Taymiyah sorry. Pasal apa? Pasal dia disebutkan sebagai orang yang menguasai tulisan Ibn Taymiyah, Majmu'ul Fatawa. Fatwa-fatwa Ibn Taymiyah yang besar tu, dia adalah orang yang menguasai kitab tersebut. Hebat. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Juga Syekh Muhammad Umar Bazmul di Mekah. Anak murid dia, tokoh yang sangat terkenal juga pada hari ini. Banyak penulisan-penulisan dia. Juga Syekh Dr. Ahmad Al-Bazmul juga merupakan murid kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali juga sempat berguru dengan beliau. Mensyarah di Universiti Islam Madinah. Dan juga ramai lagi tokoh-tokoh lain yang merupakan murid kepada beliau. Dan juga beliau juga Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali sempat belajar menuntut ilmu dengan ulama hadis terkenal dunia, iaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Cuma Syekh Rabi' ni kata Syekh Al-Albani, tok guru dia sendiri kata, Syekh Rabi' ni dia perkataan dia tu tegas, tajam lisan dia. Pasal apa? Pasal dia pakar dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Apa dia ilmu al-jarh wa ta'dil ni? Ilmu nak kritik. Kritik apa? Bukan ilmu kutuk orang. Tak. Dalam disiplin hadis, dalam kaedah kita nak buat penilaian ke atas hadis, cara kita nak buat penilaian adalah melalui kita kena teliti dia punya perawi-perawi hadis. Orang yang meriwayatkan hadis. Dia ni boleh pakai ke tidak? Dia ni boleh dipercayai ke tidak? Dia ni pembohong ke tidak? Nampak? Syekh Rabi' dia orang yang tegas. Bohong dia kata pembohong. Macam Al-Imam Syafi'i, contoh zaman Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i ni dia perkataan dia lembut, tapi makna dia penumbuk tak boleh bangkit dah. Imam Syafi'i. Seperti mana seorang anak murid dia Al-Imam Al-Muzani. Kata Al-Imam Al-Muzani, fulan kazzab, dia ni pembohong. Imam Syafi'i kata, lain kalamak, lembutkan perkataan hang. Anak murid dia kata, nak kata apa? Laisa bi syai'. Dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa pada dia. Maksud tak ada apa-apa tu, maksud Imam Syafi'i pembohong. Perkataan lembut ya, dia tak ada apa-apa, tapi maksud dia tumbuk rebah tak ada bangkit dah. Bohong. Nampak? Tu Imam Syafi'i. Tapi ada juga orang ulama dulu yang mana dia perkataan dia cengih. Memang dia sebut fulan kadzab, dajjal. Dia ni pembohong, dajjal. Ada tegak. Dan Syekh Rabi' dia seperti itu, tegak. Tok guru dia sendiri kata, dia ni memang cengeng. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah sendiri puji dia. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dia ni seorang yang sangat hebat dalam bidang al-jarh wa ta'dil, ilmu menganalisa perawi-perawi hadis. Hebat tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi dia tuan-tuan dan puan sekalian, penulisan dia sangat banyak lah, penulisan dia sangat banyak. Penulisan dia ada dalam 30 lebih penulisan dia, karya dia, tulisan dia, dan yang lain-lain tu ada sampai 200 lebih, iaitu ulasan-ulasan dia mengajak dalam kuliah-kuliah dia, anak-anak murid dia tulis balik, keluar jadi kitab. Keluar jadi kitab fatwa-fatwa Syekh Rabi'. Dah keluar dah tahun lepas, dia hadiahkan kepada saya juga fatwa-fatwa, tulisan-tulisan, rasail-rasail, karya-karya ringkas Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Ada berapa jilid saya tak ingat, ada mungkin 12 jilid kitab. Jadi ini seorang tokoh ulama yang hebat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan yang paling penting tentang dia, saya bukan nak cerita pasal tadi ni. Tadi ni kita nak kenal latar belakang umum dia, peribadi dia. Yang paling penting sekali, akidahnya sahihah. Akidahnya akidah yang benar. Akidah ahli sunnati wal jamaah. Prinsip-prinsip tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tentang al-wala wal bara, tentang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, prinsip-prinsip dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keramat para wali, tentang kedudukan ahlul bait, semuanya sama dengan ahlu sunnati wal jamaah daripada zaman Nabi, para sahabat, dan juga Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Itu akidah. Saya nak penting bab akidah. Perbezaan fiqh itu benda kedua. Fiqh sebab dia bergantung kepada kefahaman dan kepakaran seseorang dalam melakukan penilaian, dalam melakukan analisa, dalam berijtihad. Fiqh tak ada masalah, kita terbuka. Adapun dalam masalah akidah, kena cengih lagu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali.
Kena tegas seperti beliau. Akidah tidak ada kompromi. Jadi yang ni yang kita nak manfaatkan penulisan dia. Sebab ketegasan akidah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada siri yang akan datang, tak tahu lagi bila. Tak tahu lagi bila kita akan memulakan kajian kita daripada penulisan Syekh Rabi' bin Hadi Ahmad Khali. Eloklah tuan-tuan pun tak ada lagi buku dia ni. Jadi nanti ambil. Jadi kita akan masuk mukaddimah dia dulu. Mukaddimah Syekh Rabi' bin Hadi Ahmad Khali. Sebenarnya buku ni buku nota. Dia nak buat, nak bagi kat orang nak kuliah. Buku nota aja dia buat, dia tulis hadis. Lepas tu dia bagi ulasan sikit. Dia syarah. Jadi orang ambil tulis balik, maka orang jadikan satu buku yang boleh dimanfaatkan. Yang penting poin-poin hadis di dalam ni sangat penting. Prinsip kita beragama. Biar kita beragama ni ada prinsip. Bukan ikut membabi buta membuta tuli, tak ada. Kita ada prinsip, kita ada kaedah, kita ada metodologinya. Jadi saya kira cukup dulu di situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian perkongsian kita pada malam ini. Cuma sekiranya ada satu dua soalan sebelum kita berhenti untuk Isyak, dipersilakan. Wallahu a'lam. Apa? Apakah yang dimaksudkan oleh tokoh-tokoh tertentu tentang literalis terhadap sesuatu dalil atau hukum? Tuan-tuan, literal ni maksud dia bergantung, keterlaluan bergantung kepada nas tanpa mementingkan kefahaman nusus. Ambil zahir nas tanpa melihat kepada pendalilan, kaedah-kaedah, metodologi pendalilan dan pengujahan nas tersebut. Itu maksud umum literal. Mai dari Quran terus ambil tu betul. Kita kena ingat dalam kita beragama, benda ni perlu dirincikan. Contoh dalil tentang rukun Islam. Nak takwil lagu mana lagi? Nak ambil faham lagu mana lagi? Habaq beriman kepada Allah, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salat wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian Muhammad itu pensuruh Allah. Salat sehari semalam 5 waktu. Zakat, puasa, haji bagi siapa yang mampu. Kita nak ambil faham lagu mana ayat hadis ni kalau tak literal? Literal ke tak? Literal lah. Rukun Islam ada 5. Jadi benda literal ni sangat subjektif. Kita tak boleh nak hukum orang berpegang dengan teguh dengan nas itu literal semata-mata. Tak boleh. Tak boleh. Salah. Orang yang menghukum orang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang seperti inilah orang-orang yang mana rasionalis, keterlaluan dalam mendahulukan akal dalam memahami agama. Dia kira pakai akal dia berasa sedap, berasa okey, kira jalan. Tak boleh. Dan literal juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, erti literal selain daripada ambil zahir nas saja, erti literal juga merujuk kepada orang-orang yang dia hanya berpegang dengan satu dalil lain tak pakai. Ambil satu dalil lain tak mau tengok lah. Sedangkan kaedah, cara kita nak faham agama, kita kena himpun semua dalil. Tuan-tuan, mana mungkin kita kata aku nak bersolat, cara aku nak bersolat, aku nak ambil daripada Sahih Bukhari saja. Solat kita takkan lengkap. Pasal dalam Sahih Bukhari, dia bukan cerita habis semua pasal solat. Sebab apa? Sebab Al-Imam Al-Bukhari dia memilih hadis-hadis berdasarkan syarat-syarat dia. Mesti kena syarat dia, antaranya mesti hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Satu. Cukup syarat-syarat penilaian sahih dia. Cukup syarat-syarat ketetapan dia. Dia tetap perawi hadis hendaklah bertemu dengan
perawi hadis yang mana perawi tersebut dia ambil hadis daripadanya. Syarat-syarat ketat Al-Imam Al-Bukhari ini menyebabkan banyak lagi hadis-hadis sahih yang dia tak ambil. Dipetik oleh anak murid dia pula Imam Muslim. Imam Muslim ada hadis-hadis yang mana hadis-hadis dalam Sahih Muslim, banyak hadis-hadis dalam Sahih Muslim tak ada juga dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau kita kata aku nak belajar salat, cara salat seperti Nabi salat, hanya bergantung kepada Sahih Bukhari, takkan habis bab salat. Kalau nak mengaji bab salat, kita kena ambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi, Mustadrak Al-Hakim, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kena kumpul semua kitab-kitab hadis, baru kita boleh buat kesimpulan bagaimana cara nak salat. Nampak? Jadi seseorang tu boleh dikatakan sebagai literal kalau dia kata aku nak solat ambil hadis ni satu cukup, Sahih Bukhari cukup. Yang tu literal. Selain daripada dia tengok zahir nas, dia tak mau tengok kefahaman-kefahaman yang lain berdasarkan kaedah-kaedah usul fiqh, berdasarkan qawaid usuliyah. Dia tak mau cek, dia tak mau gunakan kaedah-kaedah tersebut, dia tak mau guna maqasid syar'iyyah, totally tak mau guna, semua tak mau guna. Yang tu tak boleh, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu Al-Imam Syafi'i dia karang kitab dia Ar-Risalah tu, nak ajak kepada kita macam mana kaedah kita nak memahami nas-nas Quran dan hadis. Sebab tu ilmu fiqh ni tuan-tuan dan puan sekalian, satu ilmu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah bi adillatih tafsiliyah. Ilmu fiqh tu adalah mengetahui hukum hakam syarak yang berkaitan dengan amal perbuatan, yang mana dipetik pengetahuan tersebut, kefahaman tersebut daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Nampak? Tu ilmu fiqh. Dalil-dalilnya apa? Antara dalil yang paling penting sekali Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita kena ada kaedah dalam kita nak faham Al-Quran dan Sunnah, bukan sembrono sesuka hati. Yang tak boleh faham alif lam mim, tak boleh faham, hanya kan duk kono lah alif tu tegak, alif ni lam tu ni, mim tu ni, tak payah. Sebab memang tak boleh faham, memang Allah Subhanahu Wa Taala tak cerita. Letak ke tepi. Nampak macam mana? Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Dia ada prinsip-prinsip dia. Jadi bila kita bercakap pasal literal, kita kena hati-hati. Dalam bab-bab tertentu, dalam bab akidah. Contoh dalam bab akidah disebut tentang syirik. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, iaitu kamu menjadikan bagi Allah itu sekutu sedangkan dia menciptakan kamu. Syirik. Nak kata lagu mana lagi kalau kita tak berpegang terus dengan hadis tu? Nak kono kat mana lagi? Nak rasional kat mana lagi? Hadis tu jelas. Hadis-hadis Nabi pasal akidah ni kita kena terima literal dia. Kita kena terima secara zahir. Hadis-hadis akidah tak boleh duk kono-kono, takwil tak boleh. Hadis menyebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kita kena terima. Tak boleh kata tak kot, takkan Allah turun kot. Mana boleh ni, time ni kita baru pukul 8. Kita dah pukul 8. Saudi baru pukul 3 petang. Takkan sekejap lagi Allah nak turun pula. UK lewat 8 jam. Lepas tu naik turun, takkan kerja Tuhan apa tu? Yang itulah tak cerdik tuan-tuan dan puan sekalian. Yang itulah mendahulukan rasional, mendahulukan akal daripada nas. Nas habaq kata Allah turun setiap sepertiga malam, kita beriman Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia mendengar doa hamba-hamba aja. Soal bagaimana dia turun kita tak tahu. Serah kembali kepada Allah. Yang penting sifat-sifat Allah suci, sunyi, bersih daripada menyerupai makhluk, bersih, suci daripada sebarang kekurangan. Habis. Nampak? Senang ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam bab-bab tertentu kita kena literal, kita kena pegang teguh dengan nas. Tak boleh lebih. Dalam bab ibadah kita kena pegang teguh dengan nas, lebih-lebih tak boleh. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga dengan sanad yang sahih, Nabi SAW jelaskan kepada kita tuan-tuan dan puan sekalian, iyyakum wal muhdatsatil umur, karena kamu kena hati-hati dengan perkara yang baru. Wa inna likulli muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan dalam riwayat yang lain disebut
Setiap kesesatan itu tempatnya adalah neraka. Ini bukan kita menghukum orang, ini kita membaca hukum untuk orang. Bagi orang faham, hukum ni Nabi yang letak. Habis. Hukum orang tak payah. Mai dia pergi keluar depan tu, hang ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Yang ni duku selagu. Bukan kerja kita nak menghukum orang. Sebaliknya kita berkewajipan membaca hukum untuk orang faham tentang agama. Cukup. Hampa nak ikut-ikut, hampa tak mau, sudah. Nampak? Adapun golongan-golongan rasional ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat bahaya. Kerana kita bimbang, pengasas kepada aliran rasionalis ini adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah murid kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Murid dia ni Wasil ibn Atha, tak dengar cakap tok guru, keras kepala, dia kira nak guna akal dia. Dalil-dalil tak mau kira. Dia keluar daripada majlis tok guru dia, dia pergi buka kelas kat belakang. Ini kurang ajar ni tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam masjid, tok guru dia mengajak halaqah, dia pergi buka kelas belakang. Pasal apa? Dia tak setuju dengan tok guru dia. Orang tanya kat tok guru dia, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, pasal apa ni? Jadi guru ni. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, i'tazalana al-wasil. Wasil ni meninggalkan kami, berpisah diri daripada kami. Sebab tu daripada perkataan i'tizal dapat satu perkataan Mu'tazilah. Wasil ibn Atha. Pasal apa dia gelar bagi Mu'tazilah? Apa akidah dia yang paling penting? Prinsip-prinsip dia, metodologi dia dalam beragama. Yang poin yang paling penting, at-tahsin wat-taqbih huwa al-aql. Nak kata satu benda tu elok, nak kata satu benda itu buruk, jijik, tak elok, pergantungan adalah kepada akal semata-mata. Akal kata baik, baik. Akal kata tak baik, tak baik. Kita tak boleh, kita kena ikat akal kita dengan nas wahyu. Wahyu tertinggi. Kalau wahyu menyelisihi akal, tuan-tuan dan puan sekalian, tampak kepala kita. Kita kena pergi mengaji lagi rajin-rajin, kita kena pergi kaji, kita kena pergi selidik. Kita yang tak faham, bukan masalah wahyu. Wahyu takkan bercanggah. Wahyu tepat semuanya. Wahyu benar semuanya. Wahyu sesuai di mana-mana tempat, di apa jua zaman apa pun wahyu tetap relevan dan sesuai. Jadi itu tuan-tuan dan puan sekalian, komen saya tentang isu literalis. Jadi tak perlu timbul isu orang kalau nak berpegang dengan nas, nak dikategorikan sebagai literalis. Orang yang kata seperti itu adalah orang yang sebenarnya dia rasionalis, dia dipengaruhi dengan pemikiran dan ideologi Mu'tazilah. Orang nak pegang dengan dalil, tuan-tuan, dalil. Orang nak memegang dengan kebanyakan dalil, keseluruhan dalil. Pasti faham nak suruh ambil satu, nak tolak yang lain. Kena ambil semua sekali, himpun semua sekali, letak. Baru kita berbahas dan berbincang. Jadi saya kira terjawab soalan tersebut. Wallahu a'lam. Dah bagi? Jadi kalau tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira di sini dulu kuliah kita pada malam ni. Insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Hadis Mudzakkirah al-Hadits an-Nabawi fi al-Aqidah wal Ittiba', karangan Syekh Rabi', susunan Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Pada sesi yang akan datang kita akan bertemu kembali, kita akan bahaskan muqaddimah Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, dan saya akan tinggalkan kitab ini untuk tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat kita di sini boleh fotokopi dan edarkan kepada para jemaah untuk sama-sama kita dapat manfaat daripada tulisan ini. Wallahu a'lam. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.